سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah terafa'an. Syukuran semoga kita Allah Ta'ala sambung kitab Al-Jawhar Al-Mawhub pada membicarakan berkaitan dengan zakat. Berkaitan dengan zakat, tentang kebaikan orang yang menunaikan zakat dan ancaman bagi orang yang tidak menunaikan zakat. Sambung lagi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada kurang harta daripada sedekah dan tiada memaaf oleh seseorang daripada orang yang menzalimi diri dia, melainkan ditambahi Allah dengan dia akan ketinggian, dan tiada tawaduk seseorang tu melainkan diangkat Allah akan darjatnya. Ini hadis yang seterusnya. Ini hadis yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan zakat ni. Iaitu orang yang menunaikan tidak kurang harta daripada sedekah. Tidak kurang harta daripada sedekah. Yang mana sedekah ni ada dua. Satu sedekah wajib, satu lagi sedekah sunat. Tak kira lah sedekah wajib atau sedekah sunat, kedua-duanya sabda Nabi tak akan kurang harta orang yang sedekah, tak akan kurang harta orang yang bayar zakat, dan tak akan kurang harta orang yang sedekah yang sunat. Takut. Tidak ada dalam sejarah lagi dia jutawan lah, lepas tu dia banyak sedekah, lepas tu bankrupt. Tak ada sejarah lagi. Miskin daripada tu. Belum ada sejarah lagi. Belum ada sejarah lagi, dia ada duit, dia ada harta, lepas sebab dia banyak sedekah, lepas tu dia kebulu. Belum ada sejarah. Yang ada dalam sejarah, orang tu dia ada duit, dia ada harta, dia sedekah, dia makin banyak harta. Kalau kita betul-betul percaya pada sabda Nabi ni, tak takutlah kita nak sedekah. Sebab sedekah ni tak akan miskin orang yang sedekah. Lebih-lebih lagi bayar zakat. Ramai orang dia tak nak bayar zakat sebab nisab tu banyak. Kalau dekat Pahang ni 30,000 nisab dia. Bila nisab 30,000, kalau keluar 2.5%, boleh tahan lah banyak juga. Tapi boleh tahan pun berapa, tak sampai 1,000 kan, kalau 2.5%. Sampai tak? 30,000 2.5%, tak sampai 1,000 pun. 1,000 baru RM25. 1,000 kalau 30,000 betul lah, tak sampai pun 700. 10,200 setengah.
Baru 700,5. Tapi 700,5 tu, bagi orang, ada setengah orang kata, oi banyak tu 700,5. Sedangkan Allah bagi dia 30,000. Tak bersentuh selama setahun. Sebab cukup nisab dan cukup haul setahun. Lainlah ada duit 30,000, kejap kurang, kejap lebih, kejap 15,000. Lepas 15,000 turun 10. Bulan seterusnya naik 18,000. Bulan seterusnya naik 25,000. Bulan seterusnya naik 35,000. Bulan seterusnya turun balik 25. Yang itu tak kena zakat. Yang itu tak kena zakat. Yang kena zakat ni sekurang-kurang harta, bukan duit lah, kita khususkan pada duit. Sekurang-kurang duit yang dia ada 30,000 tu tak sentuh. Ataupun dia ada duit banyak, yang mana turun naik duit dia tu, kejap banyak, kejap sikit, kejap banyak, kejap sikit. Yang mana paling sikit pada tahun itu tidak kurang daripada 30,000. Dia ambil setiap hari itu dia ambil jumlah simpanan dia yang paling rendah. Yang paling rendah. Jika yang paling rendah tu 30,000 ke atas, yang paling rendah ada dalam setahun tu 30,000 ke atas, maka kena zakat. Kalau bawah 30,000, maka tak kena zakat yang ada pada tahun itu. Jadi banyaklah juga kalau 700,5. Ada orang kata banyak juga, maka dia takut nak bagi. Kan dia bimbang, kalau aku bagi 700,5, kalau ada 30,000 ni, berkuranglah harta aku. Sedangkan Nabi kata tidak ada sejarah orang yang sedekah sampai miskin. Tak ada. Tapi dia tak percaya. Maka ada ancaman orang macam ni. Macam tu juga dia nak sedekah yang sunat ni sama juga. Banyak sedekah kat anak yatim, dekat masjid, infak situ, infak sini. Lepas pada tu dia bankrupt. Tak ada sejarah lagi. Makin kaya dia, lagi makin sedekah makin kaya dia. Percaya dengan tak percaya je. Satu, tidak kurang harta kata Nabi daripada sedekah. Tak mungkin akan kurang harta daripada sedekah. Okey. Lagi apa lagi? Dan tiada memaaf. Ni bab lain lah. Ni bab lain ni. Adalah hadis ni dia tambah sikit berkaitan dengan perkara lain. Iaitu tidak memaaf oleh seorang daripada orang yang menzalim akan dia, melainkan ditambahi Allah dengan dia akan ketinggiannya, dan tiada tawaduk seseorang melainkan dia angkat Allah akan darjatnya. Okey. Kalau ada orang buat salah, dia maafkan. Ada orang buat salah tapi dia maafkan. Bila macam tu, orang macam ni tak ada dalam sejarah apabila orang menzalimi diri dia, kemudian dia maafkan orang lain tu. Kalau macam tu dia buat, Allah akan tinggikan dia, darjat dia. Tak ada lagi orang buat zalim kat dia. Dia kata dia marah dan dia tak maafkan. Dia kata tunggu dekat akhirat. Dia orang kata gitu. Tunggu dekat akhirat. Kita settle dekat akhirat. Jangan gitu. Sebab kat akhirat tak sama macam kat dalam dunia. Kalau kat atas dalam dunia kita boleh kata, kau buat salah dengan aku, kita jumpa dalam mahkamah. Boleh. Mahkamah dunia berapa sangat? Boleh, tak ada masalah. Mungkin dalam berapa? 10 tahun selesai lah. 10 tahun. Lama kat tu. Bawah 10 tahun lah boleh selesai. Jumpa kat mahkamah. Cerita banyak tak ada. Jumpa kat mahkamah. Tapi kalau jumpa kat mahkamah Allah, puluh ribu tahun. Sedap je. Dia sepatutnya, kalau katalah dia tu orang baik, tapi ada orang menzalimi diri dia, dia kata kita jumpa dekat akhirat nanti. Kita jumpa dekat mahkamah Allah. Dia cakap sedap. Kalau dia tu orang baik, dia tu memang tempatnya di syurga, dia tak boleh masuk syurga selagi dia tak settle dengan kawan tu. Buang masa duduk dekat padang mahsyar. Kalau setakat setahun dua, okey lagi. Berpuluh ribu tahun. Kita hidup 70 tahun, 80 tahun. Ada orang hidup 100 tahun pun rasa lama dah hidup. 100 tahun dah hidup. Bila nak mati? Anak bini pun dah
Anak bini tak adalah, bini sama tua ke. Anak pun tengok Allah, bila lah orang tua nak mati. Dah lama sangat. Kalau sakit tu lama sangat. Ya, kat mulut tak cakap, dekat hati. Kalau sakit, okey, dia sakit umur 70 sampai umur 100. Ada tak agak-agak terdetik kat cucu dia? Mesti ada punya. Kat mulut tak cakap. Kat mulut tak cakap. Dah 30 tahun dah sakit ni. Tok aku ni. Bila Allah nak tarik nyawa dia? Sebab kalau dia hidup pun, apa yang dia boleh buat? Umur sampai 100 tahun tak boleh buat apa. Nak semayang berdiri pun tak boleh lah. Malah menyusahkan orang lagi. Sebab memang ada gitu. Jadi bila macam tu, itu pun baru dihidup di dunia. Di akhirat nanti kalau tunggu di mahkamah Allah, malaikat dah tulis dah tempat syurga. Tapi tak boleh masuk sebab ada 7-8 orang lagi yang tak settle. Sebab dia kata jumpa kat akhirat, jumpa kat mahkamah. Macam mana? Sebab itulah di akhirat nanti, dalam riwayat-riwayat ceritakan, ramai orang dia maaf je. Dia ni ada hal buat, ada berhutang aku, tak apalah, halal dia maafkan dia supaya dia cepat-cepat dapat masuk syurga. Lepas tu jangan sedap cakap kita jumpa kat mahkamah Allah, kita jumpa kat padang mahsyar. Jangan sedap cakap. Sebab dia tak sama. Tunggu je pun dah berpuluh ribu tahun, tunggu perbicaraan. Tunggu lepas tunggu. Pun dah berpuluh ribu tahun. Nak minta supaya mula bicara, maka Allah campakkan dekat hati yang ramai tu kat padang mahsyar untuk pergi jumpa Nabi Adam. Nak cari Nabi Adam tu 1000 tahun baru jumpa. Minta Nabi Adam cepatkan perbicaraan. Nabi Adam kata nafsi, aku tak berani. Kau mencari Nabi Nuh. Begitulah setiap satu nabi ke satu nabi cari 1000 tahun baru jumpa. Lepas tu nak kata jumpa dekat padang mahsyar. Lepas tu sebelum kita tidur, yang terbaik kita maafkan semua orang, walaupun orang yang menzalimi kita. Memang susahlah. Kita maafkan sebelum kita tidur. Maka bangun pagi esok tu kita akan segar zahir dan batin. Tapi susahlah orang nak buat. Kita tak buat salah dengan dia. Dia buat salah dengan kita. Tak payah tunggu besar-besar. Kita nampak jiran kita orang sebelah je. Cala kereta, anak dia. Duk cala kereta, ambil paku. Nakal, budak nakal. Boleh? Kita tengok, setiap kali tengok kereta yang bercala tu, mesti sakit hati. Sebab dia buat sengaja. Kalau tak sengaja tu, bukan kita boleh lupa. Dah tak sengaja, salah kan? Kalau sengaja macam mana? Oh ya. Kita dizalimi. Memang panah hati. Susah nak maaf. Sebab tu nilai dia besar. Tiada memaaf oleh seorang daripada orang yang menzalim akan dia, melainkan ditambah Allah akan dia dengan ketinggian. Patut dia Allah tambah ketinggian dia. Sebab bukan senang nak buat. Orang yang zalim kita maafkan dia. Ui, susahlah. Tambah orang Melayu. Sebab dia jenis lembut. Orang Melayu kan baik kan. Lembut gitu. Sebab tu bila kena, tak maaf 7 keturunan tau. Cak pesan kat anak-anak. Pesan kat anak-anak. Dia nak mati dah padahal pesan lagi kat anak-anak. Sebab dia lembut. Bila lembut orang pijak, dia lama. Dia kalau keras, dia kejap. Macam orang Arab kan. Orang Arab dia panah cepat. Tapi dia sejuk pun cepat. Dia panah. Kita nampak macam, habislah. Pembunuhan berlaku lah depan ni. Tiba-tiba stop. Tak tahu baik. Esok tengok ada minum teh tarik sama. Kita tak gitu. Kita tu orang Melayu. Sebab kita baik. Lembut tapi bila sampai tahap tu pecah tu, dia nak baik lama. Adik-beradik bergaduh, berpuluh tahun. Adik-beradik je. Bergaduh dengan jiran. Biasalah tu. Tu orang Melayu. Jadi kena buang orang yang zalim dengan kita buang, kita maafkan dia. Susah. Dan tiada tawaduk.
Dan tiada tawaduk seorang melainkan diangkat Allah Ta'ala akan darjatnya. Tiada tawaduk, merendah diri. Lagi orang merendah diri, lagi seseorang itu merendah diri, Allah akan angkat lagi dia. Lagi rendah, Allah akan angkat lagi tinggi. Lagi orang tu meninggi diri, lagi Allah rendahkan dia. Automatik. Bila orang tu meninggi diri, terus orang semua tengok dia rendah, makin rendah, makin rendah, makin rendah. Orang rendah, kalau merendah diri, tawaduk, semua orang akan tengok dia tinggi, 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 tinggi. Ini perangai tiada tawaduk, perangai iblis ya. Perangai iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Takabur, kibria. Takabur ni kibria, iaitu membesarkan diri, dia rasa diri dia besar. Menyebabkan dia boleh jadi aba, iaitu enggan. Dengan dia membesarkan dia. Besar, kibria, kabir, besar. Tawaduk ni orang yang besar diri. Riwayat daripada Ibnu Buraidah, daripada bapanya, daripada Nabi SAW, sabdanya, tiada membinasa kaum akan janji, melainkan dibala dengan mereka itu oleh Allah Ta'ala dengan berbunuh-bunuh. Tiada membinasa kaum akan janji. Sesuatu kaum tu, dia ada perangai. Sesuatu kumpulan tu, dia ada perangai. Perangai dia membinasa akan janji. Mungkin janjilah bahasa kita. Dia mungkin janji. Orang ni, golongan yang suka memungkiri janji, Allah akan bala dengan mereka tu, bunuh-bunuh. Berbunuhan. Jangan memungkiri janji. Kalau tak nak memungkiri janji, jangan berjanji. Kalau dah berjanji, mesti kena penuhi janji tu. Kalaulah kaum tu, golongan tu asyik mungkir janji aja, maka Allah Ta'ala akan balakan dengan kaum tu dengan bunuh, sama-sama bunuh. Aku bunuh kau, kau bunuh aku, sama-sama berbunuhan. Itu ancaman daripada Allah. Dan tiada nyata, dan tiada nyata fahishah. Fahishah ni satu kejahatan yang berkaitan dengan syahwat. Fahsya wal munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perkara fahsya. Itu fahisyah tu. Fahisyah ni fahsya. Wal munkar. Maka ulama mengatakan fahsya berkaitan dengan nafsu syahwat. Munkar berkaitan dengan perkara lain lah. Jadi solat akan mencegah daripada perkara yang keji yang berkaitan dengan syahwat. Dosa berkaitan dengan nafsu. Dan munkar dan dosa-dosa yang berkaitan dengan bukan nafsu lah, yang lain-lain. Jadi sebut di sini, dan tiada nyata fahisyah, kejahatan yang berkaitan dengan nafsu pada kaum, melainkan Allah mengerasi Allah Ta'ala, melainkan mengerasi Allah Ta'ala atas mereka itu dengan mati terkejut. Mati, tiba-tiba mati. Mati terkejut ni bukan apa-apa hal terkejut betul mati, bukan. Mati tiba-tiba. Mati tak sakit dulu. Sebab apa? Kalau kita tengok banyak berlaku begitu, maknanya banyaknya kejahatan, dosa di tempat itu yang berkaitan dengan nafsu. Tak tahulah apa dia. Nafsu mata, syahwat mata, perzinaan berlaku. Banyak kat situ. Malah secara terbuka. Sebab dia kata kat sini, dan tiada nyata. Dengan maksud, jika kesalahan yang berkaitan dengan syahwat tadi tu sorok-sorok. Kalau buat maksiat pun dia dalam hotel sorok-sorok, takut-takut. Maka yang itu Allah tak janji nak balakan dia dengan mati terkejut. Bukan orang tu mati terkejut, kaum tu yang mati terkejut. Mati tiba-tiba mati tu, bukan orang yang buat maksiat tu. Kenapa orang lain yang buat maksiat, orang lain yang mati terkejut? Sebab mana amal ma'ruf nahi munkar?
Engkau cerita engkau jaga engkau dengan anak bini je. Masyarakat macam mana? Tak peduli. Dia hari-hari datang semayang. Balik. Datang hari-hari datang semayang. Jaga anak bini dia. Itu saja. Orang macam ni. Padahal dia baik lah. Dia baik. Bukan orang jahat. Orang baik. Kenapa pula dia dibalakan dengan tiba-tiba mati? Sebab tak ada nahi mungkar. Tak ada amal ma'ruf nahi mungkar. Tak ada. Amal ma'ruf mungkin ada. Kalau ada adalah nahi mungkar mana? Amal ma'ruf suruh benda baik, nahi mungkar mencegah kemungkaran. Sebab orang baik yang datang masjid surau tak cegah kemungkaran. Sebab itulah habis kemungkaran yang lain. Maka kat situ ada kewajipan fardu kifayah. Jadi bila tak ada amal ma'ruf nahi mungkar di situ, maka Allah akan balakan kaum tu, kawasan tu dengan mati, tiba-tiba mati. Kalau kita perhati dulu kan, saya dulu perasan lah 80-an 90-an. Kalau orang nak mati, dia akan sakit dulu. Kita sempat ziarah, tak makan, tak lalu nak makan. Akhir sekali 2, 3, 4 bulan, ada yang bertahun juga, setahun 2 mati. Jadi seolah-olah keluarga tu dah bersedia dah nak mati, yang sakit tu nak mati. Tapi sekarang yang berlaku tak macam tu, perasan tak? Tahu-tahu semalam hidup lagi, hari ni mati. Minggu lepas aku minum sama-sama dengan dia, hari ni mati. Tu mati mengejut. Mati mengejut. Dan orang yang memandikan jenazah tak perlu meruang sangat. Meruang tu keluarkan najis dalam perut. Tak perlu sangat. Sebab apa? Dia sakit dapat 5 bulan tak lalu makan. Makan bubur-bubur gitu je. Nak ada apa dalam perut. Bila mati senang je mandikan jenazah. Tapi sekarang tak gitu. Bawa balik makan kat kedai. Tom yam. Makan ikan, makan sayur. Penuh dalam perut. Bom accident mati. Yang itu bahaya tu. Berpaya perut dia tu. Silap-silap masa tengah mandi tu keluar balik. Jadi kalau kita tengok mati mengejut memang banyak zaman sekarang ni. Maknanya apa? Maknanya telah nyata fahisyah. Telah nyata kemungkaran dari sudut syahwat, nafsu syahwat di tempat kita. Tengok. Mati mengejut kan? Banyak. Malah kalau kita tengok banyak berlaku. Bukan bermakna orang yang mati mengejut tu dia berdosa, masuk neraka. Bukan. Di tempat itu akan berlaku perkara itu kerana tiadanya amal ma'ruf nahi mungkar. Mati Allah bala dengan mati mengejut. Maka keluarga tak sempat bersedia. Orang si mati tak sempat nak buat wasiat. Gitulah maksudnya. Kawan-kawan terkejut. Dulu siap boleh standby je, bos. Siap bagi tahu bos dia lagi. Dalam bulan ni kalau saya ada kematian dekat kampung saya nanti, saya nak balik cepat-cepat kejap lah. Maksudnya di tengah kerja tu dia nak balik ke kampung lah. Nak balik ke rumah dia, mungkin 3-4 jam boleh datang balik sebab mungkin ada kematian. Mungkin ada kematian. Siap boleh cakap mungkin. Sebab kawan tu sakit lama dah. Sekarang tak. Sebab tu dulu kalau nak sembahyang jenazah boleh sembahyang ramai-ramai. Sebab ramai dah standby dah. Sekarang kadang-kadang tak sempat nak sembahyang jenazah untuk kawan-kawan kita. Tahu-tahu mati je. Sekarang. Kenapa? Kerana kurangnya nahi mungkar. Amal ma'ruf tak ada masalah. Suruh benda baik, ada masalah? Tak ada masalah. Malah orang respect dan orang suka. Katalah orang tu dia tak semayang, kita pergi dekat dengan dia, kita nak amal ma'ruf, suruh dia buat baik. Kita jumpa dekat kedai, lama tak jumpa kat masjid. Kita tahu dia tak semayang. Dia jenis orang tak semayang, datang masjid sikit sekala ni. Lama tak datang masjid. Mana datang masjid? Kita jumpa lepas pergi masjid tu, kita pergi minum dulu lepas habis semayang Isyak. Kita pergi minum, lama tak borak. Kita cuba ajak dia untuk buat baik. Kita ni hidup bukan lama sangat, kita pernah berumur dah. Mari-marilah surah masjid, marilah. Orang okey, insya-Allah walaupun dia tak datang pun dia okey. Dia kata engkau jaga engkau punya kubur sendiri. Orang tak cakap gitu. Kalau dia cakap dengan cara yang elok, yang baik, orang okey. Walaupun dia tak ikut, insya-Allah tapi tak datang pun, tapi dia okey. Dia tahu benda tu baik. Cuma aku tak nak buat lagi. Sebab amal ma'ruf tak ada masalah sangat. Nak suruh orang buat baik tak ada masalah.
Cakap kita ni tutup aurat sikit Tutup aurat lagi comel. Memang comel dah. Saya tengok cantik, comel, lawa. Tapi kalau pakai tudung elok tutup, lagi lawa. Dia okey, boleh terima. Kalau kita maki-maki dia memang tak boleh terima lah. Sebab amal ma'ruf tak ada masalah. Tapi nahi munkar siap banyak musuh. Bila kita mencegah kemungkaran, siap musuh kita bersepah. Sebab tu ramai orang boleh buat amal ma'ruf, nahi munkar tak boleh buat. Tak boleh buat. Suruh benda baik ramai boleh buat. Tapi cuba cegah kemungkaran. Boleh? Semua orang menyampah. Orang yang buat mungkar ni semua menyampah. Sebab itulah kita kena jaga tempat kita. Sebab apabila Allah telah balakan tempat kita tu kerana tiadanya nahi mungkar, mencegah kemungkaran, yang kena semua kena. Tak kira. Yang datang masjid hari-hari pun kena. Kalau banjir, bukan rumah orang yang datang masjid tak kena banjir, tak naik air. Rumah yang jenis tak sembahyang tak, semua kena. Semua kena, tak kira pak imam, ustaz, semua kena. Sebab tak ada nahi mungkar tadi tu lah. Semua Allah bala dengan semua. Lebih-lebih sekarang fahsyak sekarang tak payah keluar rumah. Fahsyak sekarang dalam rumah boleh, dalam bilik boleh. Pergi tengok dalam TikTok betapa teruknya yang berlaku berkaitan dengan fahsyak, kemungkaran dari sudut syahwat. Cuba tengok, bergelek itu, berjoget situ, pendedahan aurat berlaku kat TikTok. Cuba tengok, berjuta view. Kuliah nak dapat 100 bayar. Berjuta. Semua orang Melayu, semua orang Islam. Itulah telah terzahir. Maka Allah akan balakan dengan mati terkejut. Okey. Dan tiada menegah kaum akan zakat. Kaum tu pula yang jenis tak bayar zakat. Apa jadi dekat dia? Melainkan dihabaskan, ditahan oleh Allah Ta'ala daripada mereka itu akan hujan. Kalau hujan, kemarau, hujan, maknanya dia tak bayar zakat. Kalau hujan, kemarau, maknanya ada yang tak bayar zakat. Orang kaya tak bayar zakat. Jutawan-jutawan tak bayar zakat. 1 juta dia ada duit, 1 juta. Zakat dia 25,000. 100,000, 2,500. 1 juta, 25,000. Banyak. Payah nak keluar. Kalau ada 100,000, mungkin tak besar sangat. 2,500. Boleh lagi kot buat keluar. Tapi kalau ada 1 juta, boleh keluar 25,000. Oh, banyak. Adalah tu. Maka Allah akan tahan hujan. Dan sabda Rasulullah SAW, turun daripada langit tiap-tiap hari 72 laknat. Setiap hari 72 laknat turun. Maknanya 72 golongan akan dilaknat. Satu daripadanya atas Yahudi. Maknanya setiap hari orang Yahudi kena laknat oleh Allah. Memang dah siap dah. Kuota Yahudi yang kena laknat. Dan satu daripadanya atas Nasrani, Kristian. Turun satu laknat untuk mereka. Jadi 2 dah. 70 lagi itu untuk siapa? Dan 70 laknat atas orang yang menegah zakat, yang tak keluar zakat. Tengoklah duit dalam bank kita tu ada berapa? Ada 30,000 setahun dah tak bergerak duit tu, minimum 30,000 bayarlah. Tapi kalau ada tanah banyak tak kena zakat. Tanah dia bersepah. Tanah dia bernilai 1.5 juta. Tak kena zakat. Tapi kalau emas kena zakat. Dia ada yang wajib dizakat ada. Kalau binatang ternakan, bahimatul an'am, wajib zakat. Macam lembu, unta, kerbau, kambing, biri-biri, zakat. Tapi kalau dia beli ayam 1 juta ekor, tak kena zakat.
Tapi zakat perniagaan ada. Kalau dia jual ayam dia, tu zakat perniagaan ada. Dia tanam padi apa semua, ada zakat padi. Jagung, bali, gandum, itu ada zakat. Tapi kalau dia tanam musangking, walaupun harga mahal, tak ada zakat. Dia ada tumbuh-tumbuhan yang ada zakat, tumbuhan yang tak ada zakat. Yang tak ada zakat tu tak apa. Kalau orang perempuan tu, rumah kita yang pakai barang kemas tu, barang emas perhiasan, banyak mana ada? Kalau ada, dia emas perhiasan dia 800 gram. 800 gram. Ke bawah. Tak kena zakat. Dengan syarat, emas tu bukan emas perhiasan, emas gelang, hantai kan. Yang dipakai paling kurang setahun sekali. Tak kena zakat. Maksimum 800 gram. Kat rumah ada berapa? Kat rumah kita 2 kilo. Ada. Sekilo setengah lah. Sekilo setengah. Yang ada tu, kalau ada lah, katalah 1 kilo lah kita kata ada emas perhiasan, 200 gram tu wajib bayar zakat. Walaupun dia emas perhiasan. 800 gram tak wajib zakat. Sebab emas perhiasan paling banyak 800, tak boleh lebih. Okey, sambung lagi. Dan tiap-tiap harta yang diberi zakat, maka empunyanya Habibur Rahman. Kalaulah seorang yang bagi zakat, harta dia keluarkan zakat, maka Habibur Rahman, empunyanya Habibur Rahman, kekasih Allah. Dan apabila mati empunyanya, bila dia ada harta dan dia bayar zakat, kemudian dia bayar zakat, betul dia mati. Dia mati dalam keadaan hartanya dibayar zakat. Okey? Bukan. Okey, apabila mati, gini, dia ada harta dan hartanya memang dizakatkan, dan dia mati dalam keadaan hartanya semua dibayar zakat. Okey? Kemudian jatuh hartanya pada tangan segala warisnya. Bila mati, waris dapat. Isteri 1/8. 1/6. Siapa 1/6? Mak ayah dia. Mak ayah si mati kan. Kalau dia ada suami, kalau dia tu perempuan, 1/4. Kalau dia anak lelaki, anak perempuan, anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Dapat dekat waris. Dalam keadaan dia mati tadi, hartanya dibayar zakat. Apa kelebihannya? Memberi zakat mereka itu atau tiada memberi zakat? Lepas tu dapat dekat waris-waris lah. Ya. Sama ada waris-waris tadi bayar zakat, harta dia lah, asalnya bukan harta dia dapat faraid. Bila dia dapat faraid, dia dapatlah banyak harta dia. Anak-anak tadi, kalau isteri-isteri lah, suami-suami lah. Sama ada mereka yang dapat faraid tadi bayar zakat ataupun tak bayar zakat. Okey, kalau tak bayar zakat dia berdosa lah. Sama ada bayar zakat ataupun tak bayar zakat. Sentiasa malaikat menulis akan kebajikan bagi empunyanya hingga hari kiamat. Malaikat tulis setiap hari. Dia ni pahala dia setiap, walaupun dia dalam kubur. Walaupun anak-anak dia ke, isteri ke, suami ke, siapa-siapa yang dapat harta dia tadi lah, tak bayar zakat sekalipun, tetap juga dia dapat pahala. Dengan syarat ketika dia hidup dia bayar zakat. Dia mati dapat dekat waris pula dapat cukup setahun tak bayar zakat. Maka walaupun tak bayar zakat, tetap juga empunya harta tu. Empunya harta tu tetap dapat pahala. Walaupun tak bayar zakat, walaupun tak bayar. Kalau bayar, kalau anak bini bayar, yang dapat faraid tu bayar zakat, lagilah pahala. Kalau tak bayar zakat pun dapat pahala. Sebab tu kita, kalau boleh, kalau kita ni jadi cari harta banyak-banyak, tinggalkan untuk anak bini. Kadang-kadang ada orang dia tak gitu. Dia kata,
Aku nak tinggal buat apa? Mu cari sendiri je. Selagi aku hidup, aku nak perhabis. Jangan gitu. Antara orang yang baik adalah bila dia mati, anak bini dia tak merempat. Mudah kata gitu lah. Anak bini dia tak merempat. Jadi kalau boleh kita cari harta ni dengan niat nak tinggal untuk anak bini. Dengan niat tu. Lagi banyak lagi bagus. Jangan dia kata aku tak tahu, aku umur 7-80 dah. Aku tak tahu nak mati esok lusa dah ni. Maka dia membelanjakan harta tu dengan tujuan buat apa nak tinggal aku hantar anak bini. Bini siap-siap kahwin lain. Dapat kat laki baru. Aku cari penat-penat, dapat kat laki baru bini dia nanti bila dia mati. Tak percaya kat bini dia. Isteri dia pula kalau harta banyak, aku sebelum aku mati aku nak guna habis. Buat apa aku tinggal, dapat kat laki aku kahwin satu lagi, dapat kat bini baru dia. Sedap bini baru dia belanja. Aku susah-susah cari. Kat anak-anak, buat apa tinggal kat anak-anak? Aku dulu cari sendiri. Anak-anak aku biarlah dia cari sendiri. Pandai-pandai lah nak hidup. Tak boleh. Jangan gitu lah. Ini bagi orang yang ada harta lah. Jangan dia membelanjakan harta dia sebelum dia mati dengan alasan tak perlu tinggal untuk anak bini. Gitu. Sebab apa? Sebab yang pertama, antara orang yang baik adalah bila dia meninggal, anak bini dia tak merempat. Satu. Yang kedua, jika dapat harta ke anak bini, dia dapat pahala sedekah. Macam sedekah kan kat orang. Yang ketiga, harta tadi tu diberi pahala sampai kiamat. Dengan syarat dia bayar zakat masih dia hidup. Okay. Sentiasa malaikat menulis akan kebajikan bagi empunyanya yang nak mati jadi hingga hari kiamat. Dan lepas ia daripada seksa kubur. Ini yang kita nak ni. Yang kita nak ni, lepas daripada seksa kubur. Maknanya harta ni dia kadang-kadang boleh membawa kepada kebaikan, kadang-kadang boleh membawa kepada keburukan. Jadi tengoklah kita guna. Lepas daripada seksa kubur. Dan daripada azab neraka. Maka terlepas dia daripada neraka, masuk ia ke syurga. Dengan duit tu, dengan harta boleh masuk syurga. Dan tiap-tiap, tapi dengan syarat kena bayar zakat. Dan tiap-tiap harta yang tiada diberi zakatnya, maka iaitu khabith ni kotor, khaba'ith, khabisah, kotor. Dan empunya khabith, empunya kekotoran, iaitu harta yang tak bayar zakat, yakni jahat orang. Bukan jahat orang tu, harta tu jahat, orang tu berdosa. Harta tu jadi panggil harta jahat. Jahat tu maksudnya dia tak ada kebaikan pun harta tadi. Dan sentiasa dosanya atas empunyanya, Tuhan punya harta yang tak bayar zakat tadi, hingga hari kiamat. Dan jikalau ia jatuh pada tangan orang memberi zakat kemudiannya sekalipun, orang yang masih ada hidup, dia tak bayar zakat, sayang sangat ke harta dia, kemudian dia mati, dapat dekat anak bini dia. Kalau dia putus perempuan, dapat dekat laki dia. Berapa banyaklah ikut faraid lah. Tapi mereka ni baik sikit. Ayah tak bayar zakat, anak-anak bayar zakat. Bukan anak bayar zakat untuk ayah, bukan. Anak tu dapat harta dan anak tu bayar zakat. Harta yang dia dapat daripada faraid tadi. Tetap juga Tuhan punya harta tadi kena seksa sampai kiamat. Sebab apa dia tak lepas? Sebab anak dia tadi bukan bayar zakat untuk ayah dia. Anak tu bayar zakat untuk dia, iaitu harta dia. Yang mana harta dia dapat daripada ayah dia, faraid tadi, dan jadi harta dia. Jadi dia tak berdosa lah, anak tadi. Tapi si ayahnya berdosa walaupun ada harta. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma halaka malun fi barrin wala bahrin illa bimana'iz zakah. Dan sabda Nabi SAW, tiada binasa harta pada darat dan tiada pada laut, melainkan dengan sebab menegah zakatnya.
Harta tak akan binasa sama ada di darat ataupun di laut. Melainkan orang yang tak bayar zakat. Maka orang yang tak bayar zakat itulah yang telah merosakkan harta dia sendiri. Dah jadi macam apa? Macam Qarun. Qarun tu yang kita baca cerita kisah. Seperti hadis diriwayatkan dia Ibnu Adi dan Baihaqi daripada Aisyah radhiyallahu anha. Tiada bercampur sedekah, yakni harta zakat itu akan harta melainkan membinasa akan dia dan dihapuskan berkatnya. Kalau kita ada harta, dalam harta kita ada harta yang wajib bayar zakat tapi kita tak bayar zakat, maka hilang berkat semua harta tadi. Contohnya ada sejuta, zakat dia 25,000. 25,000 tu ada dalam sejuta. Sebab dia tak bayar, dia duduk dalam tu. Maka harta yang tak berkat bukan 25,000. Harta yang tak berkat tu sejuta. Maknanya yang tak berkat 25,000 tu telah mempengaruhi yang sejuta. Sedangkan sepatutnya kalau 25,000 yang tak bayar zakat, 25,000 aja lah yang tak berkat. Yang lain tu apa kena-mengena pula? Tidak. Dia mempengaruhi. Dia mempengaruhi harta lain, menyebabkan hilang berkat. Bila hilang berkat ni, jadi apa? Maksud hilang berkat adalah harta dia tadi tak dapat mendatangkan manfaat kat tuan dia, malah boleh mendatangkan mudarat. Dengan ada hartanya, hari-hari dia sakit, kejap sakit tu, kejap sakit ni, kejap sakit tu. Orang yang bayar zakat elok je duduk dia. Tapi orang tak bayar zakat ni, kejap-kejap isteri sakit lah, anak-anak sakit, yang menyebabkan harta terpaksa dia keluar juga untuk berubat. Rumah terbakar, kereta rosak. Hati-hati, sebab dia akan mempengaruhi harta yang lain. Kalau ada 100,000, maknanya ada duit orang miskin dalam tu. Kalau dia tak bayar zakat, ada duit orang miskin 2,500 dalam tu. Kalau ada 100,000, dah setahun tak, macam tadi lah sebut tadi, maka ada 2,500 duit orang miskin, fakir miskin. Dia tak bayar, maka dengan 100,000 tu tak ada berkat. Itu maksud tiada bercampur sedekah, yakni harta zakat itu akan harta dia, melainkan membinasa ia akan dia. Allah akan binasakan, yakni dihapuskan berkatnya, tak ada berkat. Dan di manalah kebajikan dan nafkah pada harta yang dihapuskan berkatnya? Kalau harta banyak tapi tak berkat, apa guna dari situ? Kerana tak boleh membawa harta tadi, tak boleh membawa akan dia masuk syurga. Malah dengan harta tu silap-silap boleh membawa dia masuk neraka lagi. Buat apa harta macam tu? Kata. Kerana ia khabith, kerana harta tadi tu kotor, tiada berkatnya, tak berkat, dan tinggal kejahatan. Dan harta tadi jadi jahat untuk dia. Jahat tu bukan harta jahat, harta tu menyebabkan menyusahkan hidup dia. Sebab harta tu rumah dia kena rompak, sebab harta tadi dia kena ikat dengan perompak. Sebab tak ada zakat tadi, perompak masuk rumah dia, curi barang mana yang boleh, lepas tu ikat dia, lepas tu biar dia tu terikat dekat dia. Selang esok tu 24 jam dia kena ikat. Contoh, baru orang jumpa, mujur orang jumpa, kebulur dah kat situ. Kalau orang jumpa seminggu, silap-silap mati dulu. Padahal perompak tu boleh je ambil barang, asal pula kau nak ikat, belah. Apa guna ikat tu? Tak ada guna pun. Tak ada guna pun. Tapi kenapa dia jadi macam tu kat dia? Sebab antaranya harta tadi hilang berkat tadi tu, dan jadi jahat harta tadi. Dan fitnah hanya dua. Yang ada dekat harta tu hanya fitnah hanya dua. Dan terhapus berkat itu ada kalanya zahir. Kadang-kadang harta yang tak ada berkat ni, yang tak bayar zakat dan tak ada berkat, kadang-kadang terhapus berkat dari sudut zahir, iaitu hilang rupa harta. Hilang harta tu lah, terbakar, rosak sebagainya.
Dan kembali seorang itu kemudian daripada kayanya jadi papa. Elok-elok kaya jadi miskin balik. Sebab harta tadi tak berkat. Dia panggil rosaknya harta tadi dengan sebab zahir, iaitu dia jadi papa balik. Papa kedana setelah dia kaya. Tiada kenyang senya telah jatuh kebanyakan makhluk daripada orang yang memudahkan dengan pekerjaan zakat. Orang yang tak bayar zakat, dia tak akan puas dengan harta yang dia ada. Dia tak pernah merasa cukup kerana dia memudahkan, kerana dia meringankan daripada bayar zakat. Dia jadi susah hati sebab harta dia tak pernah cukup. Sebab yang kita minta pada Allah adalah rasa kecukupan dalam bab harta. Kita jangan minta kaya, kita minta cukup. Sebab kalau kita minta kaya tapi hati kita rasa harta tu tak cukup, tak guna juga. Sebab kerja kita cari. Engkau dah ada berjuta-juta, sibuk apa lagi? Tak cukup. Dia kerjalah siang malam kerja daripada muda sampai ketua. Boleh buat keluarkan duit SP 1.5 juta. Banyak dah tu. Cukup dah tu sampai mati. Tak lebih dah. Nak makan benda apa sangat dah umur 50-60. 55 ke atas nak makan apa sangat? Makan tu tak boleh, makan ni tak boleh. Penyakit tu penyakit ni. Tapi kerja lagi. Tak apalah ada kerja lagi. 1.5 juta keduitkan duit SPN dia boleh keluar umur 55 tu. Tak cukup. Sebab apa tak cukup? Dia rasa tak cukup. Sebab tu kita jangan minta kaya, kita minta cukup. Sebab rasa cukup tu bukan senang nak dapat. Kalau kita minta kaya, mana pernah orang kaya dia puas dengan kekayaan dia? Maka sampai matilah cari harta. Minta cukup, biar Allah cukupkan. Biar Allah cukupkan kehidupan kita. Sama ada sikit ataupun banyak, yang penting rasa cukup tadi tu. Dan setengahnya dihapuskan pada batin. Iaitu harta yang tak bayar zakat, kadang-kadang secara zahir, iaitu harta tu kita jadi papa kenana balik. Sebab Allah tarik berkat. Kadang-kadang harta tu Allah tak tarik dari sudut zahir. Ada je harta, tapi Allah tarik dari sudut batin, iaitu hartanya pada rupanya banyak, waktu nampak banyak, tetapi tiada memberi manfaat dengan dia akan taulannya. Dengan harta banyak tidak menyenangkan pun kawan-kawan dia. Kawan dia pun tak ada senang dengan sebab senangnya dia. Sepatutnya bila kita senang, kawan kita tumpang sama. Tapi tidak. Okay? Dan tiada, sama juga taulan tu masuk keluarga. Sepatutnya dengan dia senang, keluarga ni jadi senang sekali. Tapi tidak, dia je senang. Keluarga dia tak senang dengan dia. Dan tiada pula pada agamanya. Dengan sebab dia banyak harta, tak menyebabkan agamanya lebih baik. Pahalanya bertambah, tak jadi gitu. Sebab hilang berkat. Dan tiada pada dunianya. Dunia pun dia tidak memberi apa-apa sumbangan pada dunianya. Dan tiada menafkahkan dengan ma'ruf atas dirinya. Tak ada pun harta yang dia banyak-banyak tadi menyebabkan menjadi kebaikan, ma'ruf atas dirinya. Dan tiada menolakkan kemaluan dirinya, keaiban. Maknanya dengan ada harta tadi tidak menyebabkan aib dirinya tu hilang, malah ada lagi banyak aib. Dan serta demikian itu memberi mudarat dengan dia, akan mudarat yang banyak. Dengan harta yang banyak, lebih banyak mudarat dapat kat dia daripada kebaikan. Dan dihantar pada lain tempatnya. Dan ada kalanya dinafkahkan dia pada maksiat. Harta yang ada tu dia tak boleh pakai pun. Harta yang dia ada tu tak datang manfaat untuk dia dan dia tak boleh pakai pun, simpan gitu kan. Hari-hari dia buka Maybank to you, CIMB klik. Dia buka apa? Tengok nak nombor. Oh ada. Esok buka lagi tengok, suka tengok tu. Kadang-kadang bertambah. Dia suka tengok. Tapi dia tak dapat manfaat buat harta tu. Tahu-tahu mati-mati, dia tak dapat guna buat harta tu. Dia seronok begitu aja. Seronok kan. Tak mendatangkan manfaat buat harta yang tak payah zakat. Malah kadang-kadangnya dinafkahkan dia pada maksiat. Tapi kalau dia nak buat perkara-perkara maksiat yang berdosa, laju je duit tu boleh keluar. Tapi cuba nak buat benda-benda baik, Allah payah nak keluar. Tu antara harta tak ada berkat. Tak dapat manfaat untuk dia.
Kita tengok orang kaya, dia beli sofa mahal. Sofa dia tu 25,000. 25,000. Saya tengok sendiri. Sofa 25,000. Lorenzo. 25,000 sofa. 3, 2, 1. Bukan sofa tu. Tak, 3, 2, 1 je. 3, lepas tu 2, 1. Saya datang rumah dia. Dia sakit. Bukan sakit lah. Dia tua. Tua sangat. Sakit tua. Mahal. Dia tak duduk atas tu. Dia duduk atas kursi malah tu. Yang gerak tu. Kan yang gerak tu. Kursi malah dia panggil kan. Yang gerak tu. Dia duduk situ je. Lepas tu kalau dia keluar, dia duduk atas kursi yang boleh tarik tu. Kursi yang tarik kat belakang. Betul kat kaki. Berapa ratus? Yang ketua 100 je kan. 150 je. Kursi yang ada apa kursi dia panggil tu. Yang dekat kaki ke bawah tu boleh tarik tu. Tu. Lepas tu kat atas ni boleh tarik. Lepas tu kat sini. Yang biasa orang duduk tu. Lepas tu boleh kak tu. Kursi tu. Dulu murah je kursi tu. 100 lebih je. Lepas tu kursi malah tu pun lebih kurang harga tu je. Dia duduk situ lah. Sebab apa? Situ keras. Sebab dia belakang dia ada masalah. Kalau dia duduk atas sofa lengoh. Dia beli punyalah mahal. Siapa yang ambil manfaat daripada sofa dia? Saya tengok sendiri masa dia panggil tu, dia nak buat kenduri lah, doa selamat gitu, tahlil gitu kan. Tu pergi lah. Yang seronok tu orang lain. Allah sedaknya, ya Allah sedaknya duduk atas kursi tu. Dia sendiri jarang-jarang duduk kursi keras tu. Tak mendatangkan manfaat. Beli mahal tapi orang lain yang ambil manfaat. Dia tak boleh duduk. Dia duduk dia terlengah. Tidur atas tu lengah, baring lengah, duduk pencak pun lengah. Dia kena duduk tempat keras dia kata. Sini tempat dia. Saya tengoklah. Kursi 25,000 tapi duduk. Tak ada manfaat untuk dia. Tak ada manfaat. Okey? Antara sebab tak bayar zakat. Dan ada kalanya di dalam syahwat binatang yang tiada memberi manfaat padanya. Allah. Kadang-kadang duit dia habis berkaitan dengan syahwat yang bukan syahwat biasa, macam binatang punya syahwat. Allah Alam macam mana kot. Langgan pelacur ke apa, syahwat binatang. Dan adalah menegahkan zakat itu daripada yang terlebih besar daripada dosa besar. Orang yang tak bayar zakat, dosanya lebih besar daripada dosa besar. Begitu. Nak begitu besarnya orang yang tak bayar zakat, dosa. Dan beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang keras. Dalam Quran hadis yang keras. Menakuti orang yang tak bayar zakat. Atas menegahkan. Iaitu orang yang enggan mengeluarkan zakat tadi. Daripada jahat kesudahan mati ia. Mati ia keluar. Orang yang tak bayar zakat. Tadi dah kita sebut awal-awal tadi. Tak bayar zakat. Tak ada manfaat untuk diri dia. Tak ada manfaat untuk orang sekeliling dia. Tak ada manfaat untuk agama dia. Tak ada manfaat setelah dia mati. Semua tak ada manfaat. Okey? Tambah lagi, orang yang tak keluar zakat ni, lepas mati pula, iaitu keluar daripada dunia atas yang lain daripada agama Islam. Allah. Kadang-kadang dengan sebab tak bayar zakat, dia mati nanti keluar daripada Islam. Tak tahulah macam mana. Dia keluar daripada Islam. Terkadang dahulu daripada mati. Ada keadaan yang terjadi dengan sebab tak bayar zakat, nak mati, keluar Islam. Tak tahu macam mana boleh jadi gitu. Terkeluar daripada Islam, baru mati. Mana mati kafir. Tapi orang tak perasan, orang tak tahu sebab terkeluar daripada Islam ni, mungkin iman dia kat dalam ke, macam mana tak tahulah. Okey? Kadang-kadang kalau orang tak bayar zakat, dia sebelum dia mati, dia keluar Islam. Sebelum dia mati, dia terkeluar daripada Islam. Seperti barang yang jatuh pada Qarun. Ada itu Qarun daripada Bani Israel. Qarun ni sepupu Nabi Musa. Nabi Musa ajar dia cara buat emas. Orang lain tak boleh buat emas, dia boleh buat emas. Campur jadi emas. Kita cari biji emas, kemudian proses jadi emas. Tak ada biji, tak boleh jadi emas. Dia tak buat emas. Boleh buat emas. Mana tak kaya. Bila dah kaya, Nabi Musa minta zakat, tak membayar. Dia kata, aku usaha penat-penat. Apa pula nak bayar zakat? Maka Allah tenggelamkan harta dia. Sehingga banyaknya harta dia,
Orang Melayu panggil, kalau jumpa kat mana-mana, hati karun, hati karun, hati karun. Nak begitu banyaknya harta dia. Ditenggelamkan bumi. Yang mana sebelum dia mati, kafir. Dan terkadang di dalam akhirat seperti yang telah tersebut dahulu. Kadang-kadang masuk kufur tadi bukan di atas dunia. Atas dunia dia Islam dan beriman. Cuma dia tak bayar zakat. Di akhirat dia diistilahkan kufur. Bukan kafir. Maksudnya di akhirat dia akan terima balasan. Tapi dia masih lagi Islam lah. Kadang-kadang dia kufur di atas dunia. Kerana tak bayar zakat. Baru mati. Allah, yang ni takutnya. Kadang-kadang dia kufur di akhirat dengan maksud bukan dia kafir, masuk neraka selama-lamanya. Bukan. Dengan maksud dia akan diseksa di neraka. Tapi dia tetap Islam jugalah. Dia tetap beriman juga. Itu antara ancaman orang yang tak bayar zakat. Baik. Akan datang insya-Allah adab mengeluarkan zakat pula. Bila nak keluar zakat macam mana pula? Adab. Ada orang keluar siap menggigil nak keluar. Macam mana nak keluar zakat? Ada orang yang tidak beradab keluar zakat. Ni adab. Dan setengah daripada adab bagi mengeluarkan zakat itu bahawa baik nafsunya. Dengan suka hatinya. Dengan senyum. Boleh? Akan datang ada sambung itu. Adab mengeluarkan zakat. Tangguh dulu. Dan setengah daripada adab bagi mengeluarkan zakat itu bahawa baik nafsunya dengan suka hatinya. Tasbih kafarah. Dan suratul subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.